Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada hari ini insya-Allah untuk sama-sama berkongsi beberapa mungkin peluang khusus untuk usahawan-usahawan berkaitan dengan perikanan di daerah Kota Belud. Okey. Kalau kita tengok kebanyakan sumber pendapatan yang orang-orang Kota Belud adalah kebanyakan selain daripada bertani dan juga mungkin bekerja sebagai kerajaan, bisnes sendiri, adalah juga berkaitan dengan sebagai peraih ikan ataupun macam mana pemburung, penjual ikan lah senang. Okey. Di pasar-pasar besar, terutamanya khususnya kepada suku kaum Miranun. Suku kaum Miranun ni mungkin kalau saya tak salah lah, lebih kurang 90% di pasar besar ikan Kota Belud dimonopoli oleh suku kaum Miranun, kalau saya tak silap lah. Okey, sebab dulu pernah menjalankan tugas di bawah KPDNCP, terutama untuk di pasar-pasar itulah. Jadi masa tu kalau saya tak silap lebih kurang lah ramai di situ. Okey, apa yang menarik di sini di daerah Kota Belud ni, apa yang kita nampak kebanyakan sekarang ni penjual-penjual ataupun pemborong ikan yang ada sekarang ni sudah melalui fasa daripada fasa orang-orang tua yang terdahulu, orang-orang lama lah. Okay. Sekarang ni banyak dimonopoli pula oleh orang-orang muda. Okay, Alhamdulillah itu adalah salah satu peluang pekerjaan yang ada di daerah Kota Belud dah. Okey, di sini saya ingin membawa tuan-tuan, puan-puan untuk nak kata macam mana, untuk sama-sama berfikir. Okey, bagaimana kita nak kembangkan bisnes ataupun perniagaan ini, terutama berkaitan dengan ikan, kepada supplier ikan. Okey, kita tahu kebanyakan pembekal ikan ni ataupun penjual ikan ni mengambil bekalan daripada kudat. Okey, kudat. Bila daripada kudat bawa ke Kota Belud dan mungkin dipasarkan ke Kota Kinabalu dan sebagainya lah, daerah-daerah lain. Okey, inilah rutin harian. Okey, saya pun mengalami situasi ini dan saya pun dibesarkan dengan orang kata macam mana titik perlu daripada ikan ni. So ayah saya pun salah seorang daripada peraih ikan, penjual ikan. Okey, apa yang saya nampak sekarang ini, seolah-olah rakan-rakan kita ni, kawan-kawan, mungkin juga abang-abang sepupu saya, ya, keluarga-keluarga yang lain ni boleh saya lihat untuk mencipta peluang, okey, mencipta pelbagai peluang. Ada yang berjaya, okey, ada yang saya tengok dah berjaya, punya rumah yang indah daripada dulu, kereta berderet, apalagi duit banyak, okey, boleh orang kata menunaikan haji. Okey, alhamdulillah. Perubahan itu kita nampak ada. Cuma apa yang agak menyedihkan pada saya lah, agak apabila kita berada dalam keadaan statik dalam bisnes ini. Contoh, ambil ikan daripada kudat, hantar ke Kota Belud. Itu sahaja kerja kita. Okey, itu sahaja. Jadi pada saya benda ni akan jadi macam mana? Jadi ikutan kepada gulungan belia yang ambil alih sekarang. Itu saya antara di situ. Kenapa tidak mencuba sesuatu yang baru? Okey, contoh. Okey. Kenapa kita tidak pasarkan keluar daripada Sabah produk-produk kita ni? Sedangkan kalau kita tengok di Semenanjung, okey, untuk dapat bekalan ikan, ataupun ikan segar ni, agak payah. Agak sangat payah. Okey. Mungkin nak kata 100% ikan di pasaran tu di Semenanjung, terutama sebelah utara, saya rasa lebih kurang 70% juga adalah ikan lama. Okey. Contoh, saya selalu membeli juga ikan-ikan yang menghadapi ikan tu memang tak sesedap seperti mana lah.
Siapa yang pernah datang ke Semenanjung boleh tahulah kalau tinggal lama di Semenanjung. Okey, ada beberapa jenis ikan sahaja yang kita boleh dapat ni. Kalau kita panggil di Sabah apa dia? Salunsong. Salunsong. Kalau di sini siakap. Itu dipelihara lah, ikan pelihara. Itu saja yang mungkin kita boleh dapat yang segar lah. Dengan ada beberapa waktu kita akan dapat ikan segar. Segar ni maksud saya segar yang ialah macam kita ni boleh pacak lagi tu ikan basong. Orang kata boleh pacak lagi tu ikan basong membuktikan ikan kita tu apa ni. Jadi berbalik kepada peluang tadi, kenapa kita tidak cuba mencari pasaran di luar? Okey. Mungkin kita boleh buat. Okey, kita tahu keadaan ikan sekarang ni pun semakin apa ni bekalan ikan, dia ada masa-masa tertentu. Ada masa tertentu. Kadang-kadang terputus juga bekalan ikan. Dan kita ambil benda ni frozen ni ke tempat lain. Contoh kepada Kota Kinabalu, mungkin juga di pembekal kita di Kudat. Okey. Kepada yang sudah lama dan sudah tahu apa ni dah modal tinggi, dah ada modal. Pada saya banyak bantuan kerajaan sepatutnya yang kita kena gunakanlah. Okey, peluang-peluang yang ada. Contoh macam saya lah. Okey. Contoh yang saya nak bagilah kan. Okey, kita buat satu tempat untuk mungkin kita boleh sewa satu lot berdekatan dengan pasar tu, kita buat untuk tempat frozen, okey. Mungkin untuk kita seorang kita tak mampu untuk beli apa panggil apa? Macam peti sejuk besar tu korong. Panggil macam itulah untuk yang apa ni ada yang saya tanya hari tu ada yang lebih kurang 38,000 ikut saiz bilik yang kita nak letak apa ni. Dan kita buat benda tu untuk frozen kan. Kita tahu ikan yang kita ambil tu memang daripada apa ni. Kadang-kadang kita dipanggil di Kudat ni lambakan ikan. Okey, lambakan ikan. Okey, bila berlaku lambakan ikan, dia terlalu murah, mungkin kita boleh frozenkan. Mungkin kita boleh yang ada anak-anak yang ada pelajaran yang apa ni yang saya nak jumpa selalu berpendidikan malah pernah tinggal di Semenanjung. Okey. Kenapa tidak mencuba untuk menceburkan diri dalam bidang online pula? Kita pasarkan produk-produk yang ni mungkin secara frozen. Ataupun mungkin kita boleh mencari pembekal orang-orang Semenanjung yang nak menjual ikan di pasar besar diorang, di pasar borong. Kita kena rajin lah. Maknanya kena sentiasa mencari peluang yang ada. Jangan kita apa ni, mungkin salah satu macam yang saya kata ni lah untuk kita cari pasaran di luar. Okey, Sabah terkenal dengan kesedapan ikan dia, kesegaran ikan dia apa semua. Jadi lepas tu udang dia yang murah apa ni. Soal pengangkutan kita boleh apa ni. Senang nak katalah kalau apa ni barang-barang daripada Sabah untuk kita hantar sini cukup senang, tidak ada masalah. Yang paling penting kita kena cari forwarding yang betul-betul membantulah. InsyaAllah yang tu tak ada masalah. Boleh tanya, boleh kontak saya, boleh apa ni. InsyaAllah saya boleh apa dibantu. Untuk pasar-pasaran di sini buat masa ni semua kebanyakan saya tengok penjual-penjual ni anak-anak diorang ni ataupun yang ambil alih sekarang ni ada FB daripada kita nak buang masa paparkan apa ni lah, apa yang kita makan lah, apa ni, baik kita apa dicari peluang tambahan untuk market kita. Mungkin boleh melalui seperti mana saya kata melalui FB kita tu kita mungkin boleh iklankan syarikat saya sekian-sekian macam ni ingin mencari market di Semenanjung. Kepada siapa orang Semenanjung yang berminat boleh kontak saya sekian-sekian. Tapi ingat syarat-syarat untuk ke sini pun mesti ditetapkan. Okey, jangan kita sampai rugi, tak boleh, jangan. Kena berfikir, maknanya kalau apa ni di sini sekurang-kurangnya berapa persen kita nak minta untuk cover cost kita. Kena ada bayar deposit dulu, jangan terus-terus hantar sahaja. Tak boleh. Kalau boleh dapat ikut sekali jumpa orang tu alhamdulillah. Tapi dalam keadaan sekarang ni taklah mungkin next insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Covid ni berlalu cepat, kita pun dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini insya-Allah. Di lain hari kita akan berkongsi lagi. Jadi kepada siapa yang berminat bolehlah ikuti grup apa ni kelab usahawan Sabahan okey melalui FB boleh tag klik di situ insya-Allah kita cuba bantu salurkan maklumat info secara percuma kepada usahawan-usahawan khususnya untuk Sabahan. Jadi daripada saya sekali lagi terima kasih dan semoga saya doakan rezeki tuan-tuan, rezeki kita bersama Allah tambahkan lagi, lipat gandakan lagi pada hari ini. Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.